Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Okay, so ini adalah perkongsian jawapan bagi past year question buku Physics Exercise Chapter 9. Okay, so harap pelajar tengok video solution bagi past year question. Okay, untuk Chapter 9. Bagi soalan nombor 1, a cesium surface is illuminated with light wavelength 380 nanometer. So dia bagi nilai lambda. Okey, ada pelajar keliru sama ada nak letak lambda ataupun lambda not. Lambda not adalah threshold wavelength. Okey. Bila kita nak guna lambda not ni? Bila soalan tu dia ada mention maximum wavelength. Okey. Ataupun dia ada ayat dia threshold wavelength. Okey, jadi itu adalah nilai untuk lambda not. Kalau dalam soalan tak ada mention, so dia hanya mention wavelength sahaja, itu adalah lambda. Kemudian the work function for cesium is 2.14 eV. Okay, so ini adalah nilai work function. Calculate A, the energy of the photon in electron volt. Alright. So, dia cari energy by photon. So, formula energy by photon E equal to Hc over lambda. Okay, another equation E equal to Hf. Okay, so kita tengok pada soalan. Adakah dia bagi frekuensi? Kalau bagi frekuensi, kita guna E equal to Hf. Kalau soalan bagi wavelength, kita pakai E equal to Hc over lambda. Okay, H nilai constant, Planck. C adalah speed of light in vacuum. Lambda was given 380 nanometer. Okay, so be careful. Nano ni mesti darab 10 kuasa negatif 9. Jadi, bila masukkan nilai, pelajar akan dapat nilai energi dalam unit SI, iaitu unit joule. Okey, perhatikan soalan, dia minta dalam unit electron volt. Okey, jadi daripada joule tukar kepada EV, pelajar kena, bahagi dengan nilai E. Okey, so daripada joule ke EV kena bahagi dengan nilai E. Nilai E adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi, pelajar akan dapat jawapan energi in unit EV 3.27 EV. Okey. Soalan 1B. The maximum kinetic energy of the photoelectron. Okey. Sebelum tu, pelajar perlu tahu equation untuk photoelectron. Okay, so equation asal dia adalah E, energy by photon, equal to work function plus kinetic energy. Alright, so now the question asks kinetic energy. So dia cari nilai K. Jadi rearrange equation. K equal to energy minus work function. Okay, jadi soalan A tadi kita dah cari dah dari nilai E. Work function diberi dalam soalan. So gantikan nilai. Okey. Tips madam, pastikan unit nilai E, electron by photon, dan juga nilai work function, unit mesti sama. Kalau energy by photon ni unit dia joule, so work function pun mesti unit joule. Kalau energy by photon unit EV, work function unit EV juga. Mesti unit yang sama. Sebab dalam soalan ni, dia tidak minta dia tak minta kinetic energy tu unit tak sama ada EV ataupun joule. Jadi kita terima dua-dua. Okey, so masukkan nilai. Di sini madam pilih dalam unit EV. Sebab work function dia dalam EV dah. Dan soalan A tadi pun nilai E dalam EV. E dia 3.27. Ni nilai E minus dengan work function
2.14. Jadi pelajar akan dapat kinetic energy 1.13 elektron volt. Okey, sekiranya pelajar menukar ke dalam unit joule pun dikira betul. Sebab dalam soalan dia tidak minta unit apa. Alright. Soalan seterusnya, soalan 1C. The threshold frequency for cesium. Jadi pelajar soalan minta F0. Nilai F0 kita dapati daripada formula work function equal to H darab dengan F0. So, F0 equal to work function over H. Okay. Work function. Okay. Sama dengan. Okay. Di sini, pelajar perlu tukar work function ni mesti dalam unit joule. Okay. Okay. Kenapa kena tukar dalam unit joule? Sebab, okay, unit SI work function adalah joule. Okey, bila kita gantikan H dengan F, work function ni dalam unit joule. Okey, jadi work function yang diberi dalam unit EV tadi, okey, unit EV tukar ke dalam unit joule, pelajar kena darab dengan nilai E. Okey, so berapa nilai E? Nilai E adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, ingat ya. Kalau kita nak cari setiap single item HF, kita nak cari nilai F, kita nak cari nilai lambda. So, setiap nilai sama ada energy by photon, work function ataupun kinetic energy perlu ditukar terlebih dahulu ke dalam unit joule. Sebab joule adalah SI unit. Okey. Jadi, daripada sini, work function ni, kita nak F0 sahaja, rearrange. So, F0 equal to work function divided by H. H is a Planck constant. So, ganti masuk nilai. Work function 2.14 EV. Darab dengan nilai E. Bahagi dengan nilai H. So, pelajar akan dapat nilai threshold frequency 5.16 times 10 power of 14 Hz. Okay. 1D. The stopping potential for the photoelectron. Stopping potential adalah Vs. Okey, Vs kita dapati daripada formula kinetic energy. Kinetic energy equal to E times Vs. So, rearrange equation. Vs equal to kinetic energy divided by E. E nilai. Okey, so kinetic energy equal to 1.13 EV divided by E. So, E ni you boleh cancel direct. So, jawapan V awak akan dapat 1.13 volt. Alright. Seterusnya, bagi soalan nombor 2. The minimum frequency of electromagnetic radiation which will cause photoelectric emission from metal is 4.7 times 10 power of 40 Hz. Okey, jadi soalan dia kata minimum frequency. Minimum frequency merujuk kepada threshold frequency F0. Number 1. Calculate the work function of the metal in electron volt. So, soalan minta work function. Okay, W0. Daripada formula W0 equal to HF0. Okay, tapi dalam soalan dia minta EV. Dalam unit EV. So, pelajar terus buat bahagi dengan nilai E. Kalau tak nak buat yang ni, awak kira dulu HF0 bahagi dengan nilai E. Benda yang sama. Okey, jadi H ni nilai constant. F0 dah diberi. Bahagi dengan nilai E. Kenapa nak kena bahagi dengan nilai E ni? Sebab kita nak dalam unit EV. Okey, kalau soalan minta, dia tak minta unit apa-apa. So, awak terus ganti HF0 dapat dalam unit joule. Okey, so di sini pelajar akan dapat work function equal to 1.95 electron volt. Okey. Untuk soalan yang kedua, if the metal surface is hit by electromagnetic radiation of frequency 7.1 times 10 of 40 Hz, calculate the maximum kinetic energy of the photon. Okay, so daripada equation E equal to work function plus kinetic energy. So, kita nak kinetic energy. Rearrange balik equation. K equal to energy minus work function. Okey. Jadi,
soalan dia bagi frekuensi. Ini frekuensi by photon. Okey, frekuensi by photon. Jadi, nilai yang diberi itu adalah nilai F ya, bukan F0. Okey. Gantikan nilai. E equal to HF. Okey, minus dengan work function. Okey. Perhatikan unit work function yang di atas ni dalam unit elektron volt. Betul tak? Okey, jadi nak memudahkan pengiraan, kita tukar nilai energi ni, HF ni, ke dalam unit elektron volt juga. Okey. So, kita bahagi dengan E. Okey. So, gantilah masuk nilai. Okey, ini adalah nilai H, F, bahagi dengan nilai E. Kenapa bahagi dengan nilai E? Sebab kita nak tally dengan unit work function ni. Sebab unit work function ni pun dalam unit EV juga. Okey. Kemudian, jawapan akhir pelajar akan dapat 0.99 EV. Sekiranya pelajar buat dalam unit joule pun dikira betul. Sebab dalam soalan dia tak mention dalam unit apa. Okey, di sini ada kesilapan sikit pada skema ni. Dia sepatutnya HF bukan HF0 ya. Okey. So, ganti masuk nilai. Pelajar akan dapat kinetic energy dia sama dengan 0.99 elektron volt. Kalau nak tukar dalam unit joule tak ada masalah. Okey, darab dengan nilai E balik. Dapatlah unit joule. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 3. When a 546 nanometer light is used. So, nilai apa ni? Nilai lambda. Sebab dia tak mention maximum wavelength ataupun threshold wavelength. Dia tak ada mention. So, itu adalah wavelength lambda biasa. Energy, wavelength from the photon. Okay. And then, the stopping potential. So, nilai Vs dia adalah 0.38. Soalan 1. Calculate the work function of the metal. Okay, so berbalik juga pada formula yang asal. E equal to work function plus dengan kinetic energy. Okay, so formula E tadi kita guna HC over lambda sebab dibagi nilai lambda. Okay, kemudian work function yang kita nak cari. Okay, plus dengan kinetic energy E darab dengan Vs. Okey, kita guna kinetic energy formula E darab dengan Vs. Kita tak boleh guna half mv square. Okey, sebab kita tengok pada soalan maklumat apa yang dibagi. Okey, kita masukkan nilai. Okey, rearrange balik equation. Pelajar akan dapat equation work function equal to Hc over lambda minus kinetic energy. So, masukkan nilai H constant, C constant. Okey, kemudian lambda. Okey, kemudian bagi lambda. Okey. Di sini minus dengan E darab dengan Vs. Ini nilai Vs, ini nilai E. Okey. So di sini yang ni dia bahagi dengan E. Okey, bahagi dengan nilai E. Beda rasa tak perlu. Tak perlu pun bahagi dengan nilai E. Okey, pelajar akan dapat jawapan dalam unit joule. Okey, ini pun dah cukup dah. Nanti pening. Okey. Dalam unit EV ni, sekiranya soalan tu minta. Okey, baru kita buat dalam unit EV. Kalau tak, kita balik kepada unit SI, iaitu unit joule. Okey, so ganti masuk. Hc over lambda minus dengan E darab dengan Vs. Okey, yang ni kenapa darab dengan E Vs ni darab dengan E? Memang formula K sama dengan E darab dengan stopping voltage. Memang itu formula dia. Okey, jadi pelajar akan dapat nilai work function dia 3.03 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Untuk soalan 3.1. Okey, seterusnya untuk soalan 3.2. Calculate the threshold wavelength. Threshold wavelength merujuk kepada lambda not. Okey, lambda not ni diambil daripada mana? Daripada work function. Okey. So, daripada work function yang kita dapat tu, okey, work function equal to Hc over lambda not. Okey, work function yang kita dapat tadi ni atas ni 3.03 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, so nanti masuk je
3.03 darab 10 kuasa negatif 19 Joule sama dengan H. Sini masuk nilai dia. Sebab ni dua-dua nilai constant. Bahagi dengan lambda naught yang kita nak cari. Okey, so pelajar akan dapat nilai lambda naught. Okey, nilai lambda naught adalah 6.54 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey. Seterusnya, will electron be emitted if the target material is replaced with silver with work function 4.73 electron volt? Okey. So bila dia tukar dia tukar kepada silver metal. Okey. Ingat, bila bertukarnya material, type of material, nilai work function dia akan berubah juga. Sebab work function ni depends on material. Okay, work function is depends on material. Okay, so justify your answer ni, maksudnya you kena buat calculation lah. Okay, kena buat calculation. Okay, untuk syarat electron emitted from the target material, syarat dia energy by photon should greater than work function. Okay, should greater or equal than work function. Okey, jadi pelajar kena kira dulu energy by photon tu. Okey, energy by photon Hc over lambda. 546 ni dalam. Okey. Sekarang ni energy dia tak berubah. Yang ubah adalah work function. Energi dia kita boleh ambil daripada yang atas ni. Okey. Energi ni, energi awak kira yang mana lambda dia 546 nanometer. So awak kira dulu energi dia. 546 nanometer. So energy equal to Hc over lambda. Okey, masukkan nilai. Okey. So, masukkan nilai energi ni. Yang ni awak tukar kepada unit EV. Sebab apa? Sebab dia bagi work function ni dalam unit EV. Okey. So, bahagi dengan E satu lagi. Okey. So, awak akan dapat 2.28 EV. So, ini energy by photon. Okey. You compare dengan nilai work function. And then you dapati energy by photon is less than work function of silver. Meaning that no electron emitted. Ingat ya, yang Madam bagi analogi, kalau kita nak beli gula, kita kena bawa duit, kena sama dengan harga barang ataupun lebih. Baru kita boleh beli barang tu. Sama juga elektron. Untuk kita keluarkan elektron daripada metal surface, energi yang dibawa oleh foton ni, E tu, mesti besar ataupun sama dengan work function. Jadi dalam kes ini energi dia 2.28 EV, work function 4.73 EV. Jadi dia tak cukup. Alright, so tak boleh keluar elektron. Okey, seterusnya kita sambung kepada soalan nombor 4A. Nombor 4A ni lain sikit daripada soalan yang lain. Okey, calculate the number of photon per second. Okey, number of photon per second merujuk kepada N over T. In a red laser beam with wavelength, so lambda given 700 nanometer and power is 1 milliwatt power. 1 milliwatt power. Okay. Dia daripada formula power equal to energy per dengan time. Okay, power is a rate of energy, right? Okay, so daripada sini energy ni kita tambah N kat depan. Sebab dia nak number of photon. Okey, dia kena tambah penjodoh bilangan kat depan. Okey. So, daripada situ kita rearrange sebab soalan nak N over T. Okey, jadi E ni pindah ke bawah. So, pelajar akan dapat N over T equal to energy by photon divided by power. Divided by power. So, energi kita adalah Hc over lambda bahagi dengan power. Ataupun kita boleh terus memudahkan
HC over lambda times dengan power. Okay. So, masukkan nilai. H constant value, C constant. Okay, nilai lambda dah dibagi. Perhatikan unit lambda dalam unit nanometer. Pelajar kena buat darab 10 kuasa negatif 9. Darab dengan power, unit dia milliwatt. Milli darab 10 kuasa negatif 3. 1 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi, pelajar akan dapat number of photon per second equal to 3.52 times 10 power of 50 photon per second unit dia. Alright. Seterusnya soalan 4B. Okey, 4B ni madam skip. Okey. Tapi untuk pengetahuan awak bolehlah madam explain juga sebab yang ni dia takkan keluar dalam paper exam sebab dalam exam semua calculation. Okey. So, yang ini ni awak boleh baca untuk UPS. State 2 feature of the photoelectron which cannot be explained since the classical theory in the photoelectric experiment. Okay, any 2 point. Dia ada banyak point kan. Okay, so awak pilih yang mana. Classical theory ni awak belajar classic theory dengan modern theory. Kenapa failure classic theory tu? Apa yang dia tak boleh nak bincang yang menyebabkan kita tak boleh guna classical theory tu? So ada banyaklah. Photoelectron are created by absorption of single photon. Dan nota ada ya, dan nota semua ada ni. Photoelectron are emitted only if the photon overcome the work function of the matter or higher than the threshold frequency. Okay. I'm sorry. Soalan dia minta, okay, photoelektron ni yang mana dua ciri-ciri photoelektron yang tidak dinyatakan dalam classical theory. Okay, yang tidak dinyatakan dalam classical theory. Okay, so dalam classical theory dia tak nyatakan ya, yang point semua ni. Kemudian yang ketiga, photoelectron are emitted almost instantaneously. Sedangkan kalau classical theory dia kata apa? Photoelectron is not instantaneous, right? Kalau tersilap madam. Tengok balik nota dia. Kemudian kinetic energy maximum increase with increasing frequency. Okay, so awak tengoklah yang mana yang tidak dinyatakan dalam klasik tapi ada dalam teori photoelectric experiment. Okay, soalan C. When light of wavelength 400 nanometer, so ini nilai wavelength, falls onto a lithium surface in photoelectric experiment, electron having a maximum kinetic energy, so nilai K. Okay, calculate energy of the incident photon in electron volt. So, dia nak energy by photon. E equal to Hc over lambda. So, masukkan nilai H, C dan juga lambda. Okey, pelajar akan dapat dalam unit joule. Tapi dalam soalan minta unit EV. Kena bahagi dengan nilai E. Okey, berapa nilai E? 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, so dapatlah nilai kinetic energy 3.1 electron volt. Okey, soalan C2. The maximum speed of electron. So, maximum speed merujuk kepada V kecil ya. Kita ada dua, V besar, V kecil. V kecil tu adalah speed. So, daripada formula K equal to half mv square. Okay. So, rearrange equation V equal to, kita nak V velocity, V speed. V equal to 2K over M. M ni apa? Mass. Kita tengok soalan dia. Dia melibatkan elektron. So, kalau melibatkan elektron, mass tu adalah mass elektron. Mass elektron kan nilai dia constant. Okay, so masukkan nilai. Okay, 2K darab dengan okay, so masuk nilai 2K. Okay, yang ni nilai kinetic energy kena tukar ke dalam unit. Ke dalam unit apa? Dalam unit joule. Sebab apa? Sebab kita nak cari V. Okey. So,
kinetic energy dia bagi ni dalam unit EV. Pelajar kena tukar dulu dalam unit Joule. Darab dengan E. Bahagi dengan mass elektron. So, pelajar akan dapat jawapan akhirnya. Seterusnya, bagi soalan nombor 3. Stopping potential of the surface. Okay, so dia nak nilai Vs. Okay, daripada formula kinetic energy equal to E times dengan Vs. Okay, so equation saja. Vs sama dengan kinetic energy bahagi dengan E. E yang kat depan ni, bahagi je lah ke bawah. Turun bawah jadi bahagi kan. Kemudian, okay, E kita boleh cancel. Okay, EV. Okay, unit dia kan EV. Kinetic energy tadi unit dia 0.8 EV. So, 0.8 EV bahagi dengan E. E cancel. So, pelajar akan dapat nilai stopping voltage adalah 0.8 volt. Soalan seterusnya adalah work function in electron volt. So, yang ni kena masukkan equation. Okay. So, kita guna equation work function sama dengan energy by photon minus kinetic energy. So, energy by photon 3.10. 3.10 kita dapatkan daripada soalan yang pertama. 3.1. Okey, sebab dalam unit EV dah. Okey, soalan yang pertama. Kemudian, work function diberi 0.8. Kinetic energy. Kinetic energy adalah 0.8. So, energy minus dengan kinetic energy. So, pelajar akan dapat nilai work function dia 2.3 EV. Kemudian, nak cari threshold frequency. Threshold frequency adalah F0. Okey, nak cari nilai F0 ke nak cari nilai wavelength ke, setiap nilai energy tu kena tukar ke dalam unit Joule. Itu syarat dia. Kemudian, okey, daripada formula work function equal to H F0. So, rearrange balik F0 equal to work function over H. Okey, work function ni mass in Joule. Okey. Jadi, work function yang kita dapat 2.3 EV daripada soalan 4 atas ni. Okey. Darab dengan nilai E. Untuk tukar ke dalam unit Joule. Okey. Kemudian, bagi dengan nilai H. So, pelajar akan dapat nilai F0. 5.55 darab 10 kuasa 14 Hz. Ingat ya. Jika soalan tu minta nilai frekuensi ataupun nilai wavelength. Tak kisah. Kalau diminta threshold frekuensi F0 ataupun threshold wavelength lambda naught, maksudnya awak ambil daripada nilai work function. So, nilai work function tu first kali tukar dulu dalam unit Joule. Okey, baru boleh cari nilai yang dikehendaki. Okey, soalan nombor 5. Dia bagi figure 1 show a photocell connected to a battery, emitter, voltmeter and rheostat. Okey, the photocell is exposed to a monochromatic light of wavelength. Okay, so dia bagi nilai wavelength. Initially, the reading of voltmeter is 0 and the reading of emitter is 5 nanoampere. The rheostat is adjusted until the emitter reading reach to 0 and voltmeter reading is negative 0.3. Okay, dia ada maksud ni. Okay. Pada awalnya, voltmeter dia, V dia sama dengan 0 volt. Dan nilai I1 dia adalah 5 nanoampere. Ini I1. Kemudian rheostat tu dia di-adjust sampailah nilai emitter reading reach to 0. Maksudnya nilai I2 dia adalah 0 ampere. Dan nilai volt dia, V2 dia adalah negatif 0.3 volt. A. Sketch a graph of curve flow in the circuit against the voltage across the photocell. So, dia nak graph I current against voltage, I against V. So, you akan dapat graph macam ni. Okey, mesti label sebab dalam soalan dia dah bagi nilai-nilai, pelajar perlu label. Okey, bila nilai I dia kosong. Okey, nilai V dia negatif 0.3. Okey, bila nilai V dia kosong, nilai I dia 5 nanoampere. Okey, perlu ada nilai tu sekali.
Dan juga label untuk paksi X dan Y. Label dia kena betul. Okey. Soalan B. Calculate the work function of the photocell in electron volt. Work function. So, daripada formula. Okey. And work function kita adjust yang ni. Kita guna equation ni. Work function equal to Hc over lambda minus EVS. Hc over lambda ni adalah nilai energy by photon minus dengan kinetic energy. Okey, ini asal dia. So, energy by photon kita guna formula Hc over lambda. Okey, di sini kita guna dalam unit EV semua. Okey, dalam unit EV. Okey, jadi untuk energy by photon Hc over lambda ni kita tambah E kat sini satu lagi. Sebab apa? Sebab kita nak tukar dalam unit EV. So, masuklah nilai Hc over lambda darab dengan yang ni E. Okey, masukkan nilai. Kemudian minus dengan kinetic energy dia adalah negative 0.3. Okey. So, ganti masuk nilai. Pelajar akan dapat nilai dia adalah 4.22 electron volt. Okey, madam nak tanya, apakah nilai negatif 0.3 ni? Yes, nilai ni adalah kita kenali sebagai stopping voltage. Apa itu stopping voltage? Bila mana nilai current dia sama dengan kosong. Okey. Bila current dia sama dengan kosong, okey, V dia akan dapat negatif. Okey, tapi untuk pengiraan negatif ni kita abaikan. Kita tak perlu masuk nilai. Okey. Contohnya kat sini kan kita tengok ni, kita hanya ambil nilai 0.3 sahaja. Okey, memang dia tolak ni. Sini memang simbol tolak minus EVS. Okey. Jadi negatif tu tak perlu masuk dah. Kita ambil nilai saja. Negatif tu dia berlaku bila proses reverse terminal. Reverse terminal positif jadi negatif. So dia akan jadi negatif. Dia akan ada tanda negatif tu. C. Calculate the threshold frequency. So soalan minta F0 of the photocell. So daripada formula work function equal to H F0. Okey, masukkan nilai. Okey. Okey, kita nak F0 sahaja sama. So jadi nilai dia adalah work function bahagi dengan nilai H. Dan work function ni darab dengan nilai E. Sebab apa? Sebab mereka kata dah tadi, kalau nak cari nilai F ataupun nilai lambda, sama ada F0 ataupun F lambda ataupun lambda not, make sure segala nilai work function ataupun energy by photon should be in joule. So, tukar dulu work function tu dalam unit joule. So, darab dengan nilai E. Okay. So, pelajar akan dapat nilai threshold frequency is 1.02 times 10 power of 50 Hz. Okay. D. Photocell is then exposed to monochromatic light of wavelength lambda. What is emitter reading? So, nilai emitter dia nak I, okay? Seterusnya bagi soalan D, the photocell is then exposed to monochromatic light wavelength. Okay, dia bagi nilai lambda dan soalan dia tanya emitter reading I. Okay, explain your answer. Okay, sekarang ni dia dah bagi satu cahaya baru. Okay, cahaya yang baru yang mempunyai wavelength 320 nanometer. Okay. Jadi, kita kena pastikan dulu adakah berlaku photoelectron effect. Adakah elektron boleh keluar daripada metal surface? Okey, syarat untuk berlaku photoelectric effect ada dua syarat. Yang pertama, nilai lambda should be greater or equal than work function. Wavelength should be less than or equal than work function. Yang kedua, frequency should be greater or equal than threshold frequency. Okey, dua syarat tu. Okey, so yang ini yang kira daripada soalan atas nilai work function. Work function kita dapat daripada soalan yang atas 4.22 EV. Okey, kita cari daripada nilai work function ni, cari dia punya nilai threshold wavelength lambda naught. Okey. Jadi kita cari nilai dia Hc over lambda naught equal to 4.22 times E. Kenapa times E? Sebab madam nak dalam unit joule. Okey, untuk kita dapatkan nilai wavelength.
Okey, so wavelength dia sama dengan 294 nanometer. Okey, jadi wavelength dia adalah 294 nanometer. Awak compare dengan nilai yang diberi. Okey, nilai yang diberi lambda nu greater than lambda naught. Sedangkan syarat untuk berlaku photoelectric effect, lambda should less than lambda naught. Sebab lambda naught tu adalah maximum wavelength dah. Threshold wavelength adalah maximum wavelength required to emit electron. So, kalau lebih daripada nilai lambda naught, photoelectric tak akan berlaku. So, memandangkan lambda nu greater than lambda naught, okay, no photoelectric. So, bila no photoelectric, current dia akan jadi 0. Okey, sebab sebab tiada pengaliran elektron, maksudnya tiada pengaliran arus. Okey. Okey, kelas, kita pergi kepada last question, nombor 10. Okey, sebab nombor 7, 8, 9 tu soalan dia hampir sama dengan soalan yang Madam discuss sebelum ni. Jadi pelajar cuba jawab dan compare dengan jawapan akhir yang dibekalkan. Okey, sebab soalan dia tiap tahun soalan hampir sama. Okey, cuma yang nombor 10 ni dia lain sikit. Okey, tengok soalan dia. Figure 2 shows a graph of photoelectron maximum kinetic energy. Okay, so ni adalah graph kinetic energy against frequency. And then, if the frequency of the incident light is 7 times 10 power of 40 Hz. Okay, so nilai F. Diberi nilai F. Dan dalam graph ni juga, dia ada bagi nilai. Okay, nilai kinetic energy negatif 2.28. Okay, apa kaitan dia? Okay, so ini nilai kinetic energy. Okay, negatif 2.28 joule. Okay, EV. Okay, soalan A. Maximum speed of the photoelectron. So, dia nak V maximum. Okay, untuk dapatkan V maximum, okay, kita kena kira dulu nilai kinetic energy dia. Okay. Okay. Okey, kita tengok dulu maklumat yang dibagi dalam soalan. Diberi nilai frekuensi. Okey, so daripada nilai frekuensi kita boleh cari nilai energy by photon equal to HF. Okey. So, you akan dapat nilai energy by photon dia 2.60 electron volt. Okey. So, daripada graf. Okey. Graf okey, dia ada kaitan ni. Okey, kalau kita tengok sini, graf ni, Madam rearrange equation E equal to work function plus dengan kinetic energy. E equal to HF. Okey, plus dengan work function. Equal to work function plus kinetic energy. Dan yang ini K ni adalah sebagai Y-axis. Okey, F ni sebagai X-axis. Okey, kita rearrange balik equation. Jadikan dia sebagai Y equal to MX plus C. Okey, Y equal to MX plus C. So, jadikan K tu di depan lah sebab dia nak Y kan. So, K equal to HF minus work function. Okey. Kemudian kita nak F tu sebagai axis. So yang ni kita boleh compare equation dia. Yang ini jadi Y equal to F ni sebagai X axis, H ni sebagai gradient, work function ni sebagai Y intersect C. Betul tak? Okey. So daripada graf kita boleh tengok dah nilai ni. Okey, kita boleh tengok nilai Y-intercept. Okey, so Y-intercept C dia ni bersamaan dengan nilai work function, kelas. Okey, bersamaan dengan nilai work function. So, kita dah dapat dah nilai work function dia adalah 2.28. Kita ambil nilai sahaja, kita tak ambil negatif tu. Okey,
sebab dia adalah skala. So, work function sama dengan 2.28 daripada graf tersebut. Okey. Jadi, so kita dah dapat nilai work function. Work function dia adalah 2.28 electron volt. Okey. So, bolehlah kita cari nilai kinetic energy. Okey. So, daripada sini, kinetic energy equal to energy by photon minus work function. So, pelajar akan dapat dulu nilai kinetic energy equal to 0.62 electron volt. Okey. So, yang ni tukar ke unit joule. Sebab apa kena tukar unit joule? Sebab kita nak cari speed V. Okey, apa-apa madam kata dah. Nak cari nilai F, nak cari nilai wavelength, nak cari nilai mass, nak cari nilai V, apa-apa. Single item tu, unit dia mesti dalam unit joule. Energy dia dalam unit joule dulu. Okey, so yang ni kinetic energy ni kita tukar pada joule darab dengan E. Okey, so half mv squared. Okey, mass ni mass apa? Okey, kita tengok. Dia guna elektron lah. Okey, sebab dia adalah photoelektron. Okey, so mass dia adalah mass elektron. Mass elektron constant 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. So gantikan masuk nilai semua. Pelajar akan dapat nilai speed of maximum speed is 4.67 times 10 power of 5 meter per second. Alright. Soalan B, 10B, stopping potential dapatkan daripada kinetic energy. Okey. So kinetic energy kita dapat dah 0.62. Yang ni, yang di atas ni. Kenapa kita guna dalam unit EV? Memudahkan kerja nak cari VS. Okey. So daripada sini kita nak nilai VS sahaja. Okey, so kinetic energy bahagi dengan E. So E kita boleh cancel direct. So akan dapat nilai stopping voltage dia ataupun stopping potential 0.62 volt. Okey, soalan C, threshold frequency adalah F0, dapatkan daripada work function. Okey, work function tu tukar dulu dalam unit joule, darab dengan E. Okey, so dapat dalam unit joule, barulah ganti masuk dalam work function equal to F0. Substitute value, pelajar akan dapat nilai F0 5.50 times 10 power of 40 Hz. Okey, so that's all for chapter 9. Okey, so kita akan sambung dengan chapter 10 next week. Thank you class.